Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saya akan bagi 9 persiapan rohani sebagaimana yang digariskan oleh Imam An-Nawawi untuk siapa-siapa yang ingin mengerjakan umrah. So perkara yang pertama adalah niat. Niat adalah penting dalam satu pekerjaan. Sebagaimana yang kita maklum, innamal a'malu binniat. So setiap amalan hendaklah dilakukan dengan niat. InsyaAllah dengan niat yang baik, niat kerana Allah Ta'ala, semoga perjalanan kita, umrah kita mendapat umrah yang mabrur. So yang kedua adalah bertaubat. So bertaubat juga kita kena banyakkan beristighfar, banyakkan taubat. Semoga apa yang kita laksanakan nanti akan mendapat umrah yang mabrur, dan apa yang kita nak bersihkan diri kita, jiwa kita dengan banyakkan bertaubat. So yang ketiga, mendapat redha Allah daripada ibu dan bapa. So redha ibu dan bapa itu yang penting. Setiap kali kita nak buat kerja, kita perlukan juga keredahan daripada bapa. Begitu juga apabila kita nak menunaikan umrah. So kita perlu jumpa kedua bapa, bagi tahu dia yang kita akan menunaikan umrah dan minta restu daripada dia. InsyaAllah semoga kita mendapat umrah yang mabrur juga. Yang keempat, menyediakan bekalan yang halal. So kita kena, ialah dari segi perbelanjaan, kita duit yang kita keluarkan dah daripada sumber-sumber yang halal. Semoga apa yang kita amalkan Allah terima. Apa yang kita lakukan di tanah suci nanti Allah akan terima, InsyaAllah. Dengan harta yang halal yang kita sediakan akan mendapat keberkatan dalam apa yang kita amalkan. So yang kelima, selesaikan hutang piutang. So hutang piutang juga penting bagi kita, bagi memastikan kita punya perjalanan kita menunaikan umrah tu tidak terganggu, ataupun sekiranya kita kata ajal kita dah tak ada pun, sekurang hutang yang kita dengan orang-orang yang kita berhutang tu selesai dulu. Kecuali hutang-hutang yang berjadual seperti pinjaman perumahan ataupun pinjaman rumah, yang itu dah dijadualkan, so itu tak ada masalah. Yang penting hutang antara individu itu penting supaya kita dapat selesaikan sebelum kita melaksanakan umrah. So yang keenam, mencari teman perjalanan. Ia penting juga bagi kita mencari teman, bagi memastikan sekiranya apa yang berlaku sepanjang perjalanan kita, teman kita tahu ke mana kita, ataupun mungkin kita takut kita sesat ke di sana, dan bila ada teman, dia tahu, teman yang akan memberitahu keberadaan kita semasa perjalanan kita atau semasa kita menunaikan umrah di tanah suci Mekah. So yang ketujuh, menyediakan bekalan melebihi keperluan. So bekalan melebihi keperluan juga penting. Ini untuk utama bagi kita tinggalkan apa yang kita tinggalkan waris kita di tanah air. Kita kena bagi dia juga cukup keperluan dia, makan minum dia, perbelanjaan dia selama kita berada di tanah suci. Begitu je sekiranya kita di tanah suci juga, kita perlu juga bersedia dengan pembelian tambahan. Sekiranya kita mungkin ada sakit ataupun kita kena perlu bayar dam, so kita kena dah ada cukup perbelanjaan yang untuk kita nak selesaikan. Jadi kita taklah nak berhutang lagi ataupun minjam ke mana sebagainya. So yang ke-8, membuat wasiat. So membuat wasiat juga adalah penting bagi kita, sebab wasiat ni sekurang-kurangnya apa yang kita pergi ke sana nanti, yang kita tinggalkan tu tak ada masalah. Kalau kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada duit, kita kena siapkan wasiat tu. Semoga apabila kita, ialah kalau sekiranya kita meninggal dunia di tanah suci Mekah, so waris kita dah tak ada masalah dari segi pengurusan harta-harta yang kita tinggalkan. So yang ke-9 adalah, yang terakhir adalah amalan. Kita banyakkan amalan doa, amalan zikir, ya. Semoga apa yang kita biasakan, apa yang kita dah buat di sini, kita akan sampai ke tanah suci, kita akan buat perkara yang sama, iaitu kita banyak mengamalkan doa-doa, zikir-zikir. Semoga beristighfar pun sama juga, macam mana kita bertaubat tadi. So itu penting untuk kita. Semoga apa yang kita dapat lakukan di tanah suci Mekah itu mendapat keberkatan. Kita doa dengan Allah SWT, mohon ampun, kita banyakkan zikir, kita ingat Nabi Muhammad SAW, berselawat dan sebagainya, ya. Semoga apa yang kita sampaikan nanti ni, apa yang kita lakukan ni, insyaAllah Allah akan terima dan kita mendapat umrah yang makbul, insyaAllah. Semoga kita mendapat
keberkatan dalam menjalankan amalan kita di tanah suci Mekah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.